سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. Alhamdulillah, dan ini kita teruskan lagi dengan pengajian ataupun perkongsian kita tentang kitab suci Al-Quran, yang mana yang akan kita bincangkan secara khususnya adalah berkenaan tajwid, tetapi secara umumnya ia meliputi juga bacaan dalam solat kita, tentang adab-adab Quran juga, tentang cara kita nak baca Quran, tentang sebutan semua sekali lah, insya-Allah. Jadi pada malam ini secara ringkas dulu sebelum kita mulakan, kita akan kongsi sedikit adab-adab Quran secara ringkas. Jangan pula takut ini ditujukan pada sini je. Dia tak ada pada jemaah. Jadi kalau baca pun kita baca secara umum. Kalau kata nak mengaji, nak secara khusus, kena duduk seorang-seorang pula. Ini secara umum. Jadi jangan takutlah kalau kata minta baca tu, baca secara umum lah, insya-Allah. Kita dengar pun dengan secara umum, insya-Allah. Jadi bila kita cerita tentang Quran ni tak ada lagi yang menjadi sumber atau rujukan pada kita sebagai umat Islam yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Dari segi hukumnya, semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Jadi bila kita cerita tentang Quran, kita nak tahu hukum tu satu hal, kita nak ambil hukum dalam Quran satu hal, kita nak baca Quran satu hal yang lain, nak memahami satu hal, nak membetulkan bacaan satu hal, nak membaca tu satu hal juga. Okey. Nak perbetulkan bacaan Quran tidak lain tidak bukan kena belajar, kena cari guru. Okey. Tetapi dari sudut nak baca Quran itu sendiri, bila kita nak baca ada beberapa adab. Yang pertama, Quran ini umumnya kita tahu kita kena muliakan Quran. Memang Quran ni kena muliakan. Yang pertama dari segi wuduknya. Kalau terpaksa kita nak pegang Quran, tak ada wuduk, kalau terpaksa, contohnya Quran itu terjatuh ke bawah, okey, ada masalah. Kalaulah ada lapik, sekiranya ada untuk kita lapik, seeloknya kita pakai lapik lah. Lapik ni sesuatu benda yang untuk berlapik antara anggota kita dengan Quran. Seeloknya benda yang berlapik itu bukan daripada badan kita. Contohnya kita pakai jubah, kita nak ambil Quran, kita nak lapik itu, tak ngam. Kan kalau sengaja bolehlah, main bolehlah, tak boleh. Kita nak pegang, kalau kita ambil kopiah lain cerita, sebab kita dah lepaskan daripada anggota badan kita. Kita ambil kopiah, kita pegang Quran, kita lapik, itu boleh. Tapi kalau kata dalam keadaan terpaksa, lain cerita. Quran terjatuh ke bawah, kita nak angkat letak atas. Okey. Itu dalam keadaan berwuduk. Dan kalau tidak berwuduk dalam keadaan hadas kecil, itulah keadaan dia. Tapi kalau juga dalam keadaan hadas besar, itu kata tadi kalau terpaksa ni lain. Bab terpaksa dibolehkan. Tapi jangan dia boleh-boleh lah, tak boleh. Okey, kalau kita kata tak apa, kalau sekiranya ada orang lain sebelah kita, kita suruh orang lain. Kalau dia dalam keadaan hadas kecil, kita dalam keadaan hadas besar, kita suruh dia. Dalam masa yang sama, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Pasal apa? Kita nak muliakan Quran tadi, kita nak angkat. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak mampu buat. Kita ditegah dan dia ada sedikit keringanan dia yang. Okey, itu dalam bab
wuduk. Dalam bab kita meletakkan Quran, seelok-eloknya lebih tinggi daripada paras pusat kita. Kalau pusat kita di sini, Quran tinggi sikit daripada paras pusat kita. Yang tunduk pula gitu, Quran ke bawah. Dalam keadaan kita tegak, dalam keadaan kita duduk yang selesa, bila kita nak baca Quran, kita letak Quran tu tinggi daripada pusat kita. Dalam bab menjaga adab, ada beberapa kisah zaman-zaman salafus soleh, zaman-zaman alim ulama beritakan antara asbab orang yang memuliakan Quran dengan menjaga adab dengan Quran, dia tak mampu baca Quran tapi dia menjaga adab dia dengan Quran, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, dia peluk, dia cium Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia, seolah-olah dia tu matinya dalam keadaan seumpama orang yang hafal Quran, orang yang beramal dengan Quran. Dan ada yang bermimpi tentang dia ni dimuliakan dalam kubur, sebagaimana seolah-olah kemuliaan itu yang digambarkan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan pada itu sahaja, dalam bab menjaga adab sahaja. Jadi adab dengan Quran ni seelok-eloknya kalau kita pegang, kucup Quran, letak di kepala, letakkan dekat dengan hati kita. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa dekat dengan hati kita. Okey, itu dalam bab secara ringkasnya antara adab-adab sebelum kita baca Quran. Bila kita baca Quran, yang pertama, kita tidak boleh lari daripada membaca isti'azah. A'udzubillah, ta'awuz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mesti baca. Pasal apa? Dalam ayat Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila nak baca Quran, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang berjam. Jadi kita nak mula tu baca a'udzubillah. Bismillah tu yang kedua. Okey. Kalau kita pegang Quran terus bismillahirrahmanirrahim, dalam satu bab adab kita hilang. Okey. Dia ada setengah ulama berpendapat ta'awuz atau isti'azah sebelum baca Quran, ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan wajib. Seeloknya bagi kita pegang yang wajib. Sebab apa? Kita khawatiri sebutan kita, lidah kita diganggu oleh syaitan. Boleh faham Lidah kita, sebab sewaktu kita nak melafazkan bacaan Al-Quran itu, lidah kita terganggu oleh syaitan. Jadi bila kita minta perlindungan daripada syaitan sedikit sebanyak, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, walaupun dengan keadaan kita gagap nak baca ke, kurang tepat sebutan ke, insya-Allah di situ Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada kesilapan yang lebih besar. Dari segi sebutan, dari segi kita nak tengok, mata kita nak tengok pun Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, jelaskan insya-Allah. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu salah satu daripada adab yang mesti kita jaga kita baca Quran, waktu atau baca Quran. Okey. Bila cerita tentang baca Quran, hukum membaca Al-Quran dengan jelas, dengan betul, dengan tepat, bila kita nak baca jadi wajib. Nak mengamalkan tajwid itu menjadi wajib. Wajib di sini membawa maksud kalau tak tahu kena belajar. Kalau tak belajar, wajib itu tidak lepas. Maksudnya dia hukum belajar tajwid ni jadi fardu kifayah. Satu orang dia tahu pun cukup. Tapi bila kita nak amalkan, macam saya cerita sebelum ni lah, bila kita nak amalkan, itu satu kewajipan. Nak baca dengan betul itu wajib. Okey. Dan tajwid ni, malam ni kita nak jelaskan, malam ni kita nak cuba fahami dalam bab makhraj.
kita ambil yang dari pangkal dulu. Ini kita nak ringkas sebab kita pun kejar masa. Kalau nak jelas satu-satu, bab 2 huruf pun tak akan selesai sampai isyak nanti. Jadi bukan kata kita nak kejar sangat, tapi kita nak jaga masa tak lebih, tapi dalam masa yang sama kita. Okey. Jadi malam ni kita kongsi, kita ambil yang 2 huruf dulu. Huruf yang di pangkal halqum. Okey. Pangkal halqum ni ada 2 huruf, hamzah atau alif dengan ha. Okey. Sebelum ni saya ada cerita tentang nak baca, nak ambil buku tajwid. Tapi cari-cari buku tajwid tak jumpa. Nak cari yang ringkas, yang padat, yang boleh difahami, yang mudah. Buku ada 2-3 tapi tak tahu ke mana letak buku tajwid. Tak tahulah budak main ke, ada kawan ambil ke, letak di bilik imam pun lupa, tak tahu di mana yang letaknya. Jadi saya tertengok yang ini, tapi bila nak tunjuk yang ni nampak macam budak-budak pula. Nanti yang beliau-beliau yang nak mengaji kata, kami ni balik-balik macam budak pula. Tapi Quran ni macam tu. Dia bila kita habis khatam pun kita kena mula balik. Bila habis khatam kena mula balik. Mula ni sebenarnya dari mana? Bukan dari Iqra. Iqra tu sudah kata baca, sudah boleh baca. Alif baris atas bunyi A sudah. Tapi nak kenal huruf dulu. Nak kenal balik. Jangan kata, aku dah khatam Quran, takkan kena belajar lagi. Khatam lain. Quran ni kalau boleh nak khatam 1 hari sekali pun lagi bagus. Itu khatam, tapi nak perbaiki, nak murnikan, nak pertingkatkan kualiti bacaan, itu bab lain. Hari-hari kalau ada peluang, ada masa, ada ruang, kita kena cuba perbaiki, kita cuba kena pertingkatkan. Okey, jadi kita ambil yang senang tadi, yang malam kita langkah sikit bab tu. Kita cerita tentang huruf hamzah ataupun alif. So alif dengan hamzah ni kisah yang sama. Hamzah ni kalau kita tengok yang ialah hamzah yang kecil lah, tanda kecil tu biasa dia duduk di atas alif. Kalau ada alif dia duduk di atas tu, bermakna alif itu akan digunakan untuk bunyi, akan diletakkan baris. Okey, baris 1 ke atas, baris 2 ke, sama ada baris atas atau baris depan, atau hamzah tu duduk di bawah, jadi baris bawah. Okey, jadi di situ alif itu berfungsi dengan baris, sama ada bunyi A, bunyi I, bunyi U, ataupun bunyi an, in, ataupun un. Okey, kalau alif saja di dalam Quran dia tidak berbaris. Umumnya dia tidak berbaris. Kalau kita perasan, kalau kita buka Quran, okey, sama-sama buka Quran, suratul Fatihah. Bila kita baca suratul Fatihah, ayat yang kedua tu, alhamdulillah tu, alif di atas itu dia ada letak macam tanda macam huruf sod kecil. Okey, bermakna alif tu tidak dibariskan di situ. Dia ada sod kecil je. Itu tanda hamzah wasal. Itu nanti kita nak huraikan selepas ni. Bukan hari ni, selepas ni, tak tahu bila lagi lah. Panjang lagi cerita ni. Alif itu dia tidak letakkan tanda hamzah. Okey. Kalau kita tengok pada ayat kelima, iyyaka na'budu tu, alif tu dia ada hamzah di bawah. Lepas tu baru alif tu di bawah, ada baris bawah hamzah tu, baris bawah atau baris kasrah. Okey, itu bermakna alif itu berbaris tetap, dia ada baris tetap dia. Bila hamzah letak di bawah, dia baris bawah. Hamzah tu letak di atas alif, alif tu bermakna akan bertanda baris atas atau baris depan. Tetapi kalau alif itu sendiri tidak ada diikuti dengan huruf hamzah, bermakna alif itu boleh jadi fungsi dia untuk panjangkan bacaan. Contohnya iyyaka, alif hamzah tadi kan, ada hamzah di bawah, lepas tu huruf ya. Ya tu ada alif selepas huruf ya. Okey,
Alif tu selepas huruf ya, dan ya itu berbaris atas. Fungsi alif itu untuk memanjangkan bunyi ya tadi. Jadi iya, ya, bunyi 2 harakat. Boleh faham Okey. Ini bentuk alif dalam Al-Quran. Tetapi di mana bunyinya keluar? Ini kita nak tahu. Bunyi alif ni dari pangkal halkum. Tetapi alif ini, pangkal halkum ni terbagi 2 lagi. Alif ni di atas sedikit. Yang bawah sikit huruf ha. Ha yang mana? Ha yang simpul tu. Bersimpul. Ataupun ada setengah orang dia besar, ha tebal. Kan? Ha tu di bawah sedikit. Maksudnya okey. Kalau kita tunjuk sini, alif ni di atas, ha di bawah. Okey. Kalau kita letak tangan kita, ada rasa. Okey. Tapi sebutan dia jangan masuk ke dalam. Sebab kita punya pita tu ada di situ. Pita tu di bawah pangkal halkum tu ada pita. Pita suara. Jadi dia nak bunyi, nak keluar suara, tu semua di bawah. Kalau kita perasan kan, ada orang yang kena tebuk sini, bila dia nak bercakap dia kena letak situ. Sebab apa? Pita suara dia di situ. Suara ni bukan bunyi di mulut. Itu kalau kita perasan orang kena tebuk sini tu kan, dia letak di sini. Dia punya alat tu untuk baca, untuk reading dia punya bunyi tu di sini. Itu sebabnya bunyi dia. Bunyi tu macam robot sikit, tapi di sini bunyinya. Dia tak letak di sini. Kalau dia letak di sini lain bunyi. Saja. Tak bunyi. Bunyi di sini. Pita tu di sini. Jadi di atas pita suara, di atas tu huruf yang keluar dari situ adalah huruf ha. Okey. Huruf ha dengan huruf alif. Alif di atas sikit atau hamzah ni di atas sikit. Okey. Cara dia, kita nak kenal bunyi dia, kita tidak boleh letak baris dia. Kalau kita letak baris atas, dia tak jelas bunyi dari mana bunyi. I, u, tak jelas. Cara dia nak jelas, huruf tu kena matikan. Macam huruf ha tadi. Kalau kita sebut ha, hi, hu, senang je kita sebut. Tapi nak jelas bunyi dia, nak tahu ada kesalahan ke tepat sebutan kita, kita kena matikan. Contohnya kalau ha ni, kita letak dulu alif di depan, sama ada kita baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ha tu matikan. Contohnya pada ayat ke-6 tu, ihdinas sirata. Tu. Macam mana kita nak sebut bunyi dia? Bunyi ha ni, dia jangan bunyi dalam dada. Dia cuma ada sedikit getaran terbawa ke dada, tapi bukan bunyi dalam dada. Contohnya bunyi sampai bunyi tak boleh masuk ke dalam, tak boleh. Nama pun makhraj, keluar. Boleh faham? Tempat keluar. Bila tempat keluar, dia nak bawa keluar, bukan nak masuk ke dalam. Kita nak faham gini senang aja. Boleh gambarkan Okey. Bila kita baca ha ni, senang je nak sebut dia. Susah Ustaz nak sebut. Nanti kami sebut terbiasa bunyi dia nak getar dalam dada. Tak. Senang je. Kita cuba gambarkan orang ketawa macam mana. Dia bunyi ha ha ha. Dia tak ada bunyi dalam dada. Ha ha ha. Tak ada gitu. Orang ketawa, dia ketawa ha ha ha, keluar. Kan? Ataupun dia sebut hi hi hi, keluar. Dia tak ada hi hi hi. Tak ada masuk ke dalam, tak ada bunyi. Dia lepas keluar. Macam mana? Nafas semput. Itu kalau nafas semput lah bunyi. Itu semput. Dia sebutannya ha ha ha, keluar. Hi hi hi, hu hu hu. Dia tak ada bunyi hu
tarik nafas ke dalam, baru nak keluar. Tak boleh, tak ada, dia biasa aja. Kalau kita matikan dia tak ada bunyi sampai ni terangkat turun bahu. Pasal nak sebut tak ada Kalau kita bercakap dengan kawan, kau ni kan, tak ada kau, tak ada. Dia bunyi biasa aja. Yang bunyi tebal, kenapa bunyi tebal? Sebabnya ada yang nipis, itu yang disebut tebal. Tapi tak semestinya sampai bunyi kasar dalam dada, tak ada. Ihdinas sirat, orang sebelah pun bunyi gegar, tak ada. Dia senang je, ihdinas sirat, tapi itu malam ni belum lagi. Kita kalau Fatihah ni kita nak ambil satu ayat je, mula bismillahirrahmanirrahim, itu je yang dulu. Okey, ini nak bagi gambaran huruf alif ataupun huruf ha tu tempat dia di mana, di situ je. Nanti minggu depan baru kita huraikan tempat keluar huruf yang kedua di atas sedikit. Kedua, tempat yang kedua, dia ada dua huruf juga. Nanti minggu depan. Yang ini kita nak gambarkan di sini dulu. Sebab apa? Contoh kalimat Allah, kita nak tahu. Kita tak tahu Allah. Ada orang dia tu dia bunyi seakan ha. Jadi Allah. Allah pun jadi Allah, seolah huruf Allah. Ha tu kena jelas ha, alif tu kena jelas alif, bunyi a, i, u. Ya, a, i, u. Bunyi bercampur antara ha dengan a. Ada Ustaz, ada. Kita ni lagi-lagi kita dalam suasana di Sabah ni banyak bahasa. Bila banyak bahasa, banyak selengnya, nak baca Quran lain. Sebab apa? Kita cakap bahasa Bajau, ada cakap Bajau, ada cakap Jawa, ada yang Melayunya, ada yang dusunnya, kan? Bila kita nak tukar daripada sebutan dusunnya, sebutan Bajaunya, pergi sebutan Arab lain. Kalau Bajaunya, kalau Jawanya Jawa, situ. Sedangkan Arab dia tidak tekan pun huruf jim gitu sekali. Idza ja ijaja, wadduha wal laili idza saja. Jadi dia tegur Imam, wadduha wal laili ija saja. Imam bilang bukan ija lagi, baca sekarang ni. Pasal apa? Pekat sebutannya. Kita ni nak cuba ubah sebutan harian kita, slang kita, nak tukar pergi sebutan Arab. Tidak tepat sepenuhnya pun, seakan-akan pun jadilah. Jangan pula seakan-akan pun tidak. Itu tak mau. Pasal apa? Quran ini mesti dengan bahasa Arab. Quranan Arabiyyah. Quran turun dengan orang Arab, sebutan kita pun mesti cuba perbaiki ke arah Arab juga. Walaupun sebutan kita, lidah kita tak sama, kita akan cuba, kita perlu cuba perbaiki supaya menghampiri ataupun seakan-akan sebutan. Okey. Untuk malam ni kita cuba dengan Fatihah ayat yang pertama sahaja dulu. Ini kenapa kita nak jumpa Fatihah? Sebab apa? Macam kita cakap tadi, walaupun secara khususnya kita belajar tajwid, kita belajar Quran, tapi kita tak boleh lupa yang Quran ini, khususnya surah Fatihah ini juga sebutan ataupun bacaan dalam solat kita. Jadi kita nak perbaiki, kita nak cuba perelokkan lagi, kita nak cuba tingkatkan kualiti bacaan kita. Okey, sebelum kita baca sebutan yang pertama tu, okey, walaupun huruf ini kita belum kita cuba detailkan lagi, tapi kita nak tahu huruf yang pertama disebut di situ adalah huruf ba. Ba ni antara huruf yang senang disebut. Cuma ya kadang-kadang kita ni tidak kata apa ni,
tidak menitik beratkan. Itu yang jadi huruf tu walaupun senang sebut, walaupun ringan pada sebutan, pada mulut, tetapi jadi tidak sempurna. Ba ni di antara dua bibir. Senang aja, tutup buka. Tutup ba, ba. Jangan ditekan. Bismillah, tak boleh. Dia bi je. Bi. Senang aja. Bi, jangan tutup. Jadi bi, tak boleh. Dia di antara dua bibir saja, bacaannya bi. Jadi kalau kita baca Fatihah tu mesti jelas bunyi ba-nya berbaris bawah, bi. Jangan baca juga bismillah, bismillah, ba tu keluar bunyi. Contohnya takbir, Allahu Akbar. Bila nak baca Fatihah, bismillah, 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 tak bunyi bi, bismillah. Dia kena jelas tu bismillah. Kalau bismillah tak boleh. Tak jadi. Macam takbir pun sama juga. Kalau kita alif tu kita tak sebut Allahu Akbar, tak boleh, mesti kena sebut. Tu kena jelas. Jangan Allah, Allah, Allah. Tak boleh. Dia kena tu jelas. Allah. Itu alif. Sama juga ba pada bismillah ni kena jelas bunyi ba-nya, bi-nya. Jangan bismillah, tak boleh. Okey. Ini saya huraikan sini dulu, baru kita baca sama-sama. Bila huruf sin tu sama, dia bunyi dia sin je. Bis, bis. Dia tak bunyi bisa, se tak mau. Bis. Jangan bismillah, tak boleh. Bisa tu tak mau. Bis je. Bismillah. Bila sebelum kalimah Allah tu baris bawah. Okey, contohnya sini mim baris bawah. Allah tu dia sebutan lafzul jalalah tu dia tak jadi tebal. Dia lah je. Jangan pula sebut Allah. Jadi bila bismillah, bismillah tak ada. Bismillah. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Allah. Mau kena tebal, Ustaz. Tak boleh. Lafzul jalalah itu pada kalimahnya sebelum kalimah Allah itu berbaris bawah, tak boleh bunyi tebal. Dia kena berbaris atas dan berbaris depan je. Contohnya qul huwallah, wallah, boleh. Boleh faham? Allah ini lah aja bunyi dia. Bismillahi, hi itu jangan tebal sangat. Macam saya kata tadi, jangan sampai bunyi dalam dada. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak. Senang aja sebut dia. Bismillah. Okey. Dan kita ada orang cakap susah nak sebut antara satu ayat ke satu, atau satu huruf ke satu huruf yang lain sebutannya. Sebutan dia tidak susah. Kalau kita boleh sebut jelas sifat huruf dan sebutannya tepat yang sebelumnya, huruf yang selepasnya senang. Contohnya lah, kalau ada pada ayat itu huruf qalqalah. Huruf qalqalah kalau ada sebutan bunyi qalqalah itu, kalau kita tidak jelas, susah kita nak sebut huruf yang selepasnya. Di sini macam mana ayat dia? Okey, contohnya pada suratul Baqarah ayat ketiga. Di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Okey, sini yang di sini. Wa mimma razaqnahum, qaf di situ mati. Bila kita nak sebut, kalau kita tidak bunyi razaqa, qa tu tak ada bunyi di situ, sifat qalqalah dia tak keluar. Wa mimma razaqna, susah nak sebut. Dia nak ringan sebutan dia, bila sifat dia, makhraj dia betul kita sebut, senang je sebutannya. Sama juga dengan bismillah tadi. Kalau kita sebut dengan senangnya, kita sebut dengan tepat, bacaan kita, sebutan kita tepat, cara sebutan tu jadi ringan.
Kita kadang-kadang kita dengar orang baca tu macam bunyi keras lidah. Sebab apa? Keras tu bukan sebab apa? Sebab sebutan dia, huruf yang sebelumnya sebut dia tak tepat, dia nak bunyi yang kedua tu susah. Itu yang bunyinya keras. Dia kalau sebutan hurufnya senang, sebut tepat, bunyinya macam senang aja sebut. Macam budak lah baru belajar bercakap kan. Bila dia sebut tidak betul satu huruf kan, dia cara dia nak sebut pun jadi tergagap, jadi susah. Kita pun macam tu juga bila kita baca Quran. Bila kita sebut tak betul yang sebelumnya, jadi yang kita nak sambung tu jadi susah. Bunyi pun tak tepat, bunyi pun jadi keras. Itulah sebabnya. Jadi inilah tujuan kita. Kita nak cuba perbaiki bacaan kita, kita nak cuba tingkatkan bacaan kita. Okey. Ra di sini Bismillahirrahmanirrahim ni, ra ni dia ada getar dia. Ra ni dia ada takrir dia. Okey. Ra ni getar dia tidak boleh lebih daripada 3 kali getar. Atau setengah-setengah ulama Quran dia kata 2 kali getar. Okey. Contohnya kita baca bismillah. Kira kan? Dia punya getar dia tu antara lidah dengan lelangit tu, dia tak boleh bunyi bismillahirrahmanirrahim. Tak ada getar bismillahirrahmanirrahim, tak ada getar pula. Bunyi macam okey juga. Tak ada getar tu. Contoh saya baca, yang pertama ada getar. Getar dia lebih. Bismillahirrahmanirrahim, tu lebih getar. Bismillahirrahmanirrahim, lebih getar. Kalau yang kedua ni tak ada getar, Bismillahirrahmanirrahim, tak kena pun langit. Macam tak ada beza, Ustaz. Ada beza. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada getar tu, tak kena pun langit. Dia nak biar kena langit dan ada getar sedikit. Tak boleh lebih Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Getar tu sedikit je. Dia ada titik kena. Ra tu pula dia ada ra Melayu, ada ra Jawa, ada ra Arab. Ada ra Malaysia. Kalau ra Malaysia Bismillahirrahmanirrahim, bukan ra rahma. Kalau Jawa Bismillahirrahmanirrahim, Jawa bunyi tebal sikit. Arab dia bunyi antara tebal dengan nipis. Bismillahirrahmanirrahim, bukan ra, bukan ra sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutan ra, getar jangan lebih sangat, jangan pula tidak ada getar. Okey, boleh faham agak-agak hujung tu. Okey, bila sampai ar-rahmanir-rahim, him tu jangan ada dengung di sana. Rahim tak mau. Sebab apa? Mim tu bukan dengung tu, dia kita matikan. Ar-rahim putus. Hi tu nak panjangkan 2 boleh, nak panjangkan 4 pun boleh, nak panjangkan 6 pun boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 4, Bismillahirrahmanirrahim 6. Terpulang. Itu cara bacaan laju sikit. Bacaan kalau lambat lain pula panjang dia. Dia panjang tu 6 sama, 4 sama. Contohnya baca kan. Kalau dibaca laju, Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Tapi nak 2 harakat saja sama. Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat juga. Dia bunyi tu dianjurkan letaknya. Slow motionnya, yang ini dengan fast forward kah? Lajunya. Dia kaedah baca Quran yang elok sederhana.
Nak baca laju pun boleh, nak baca lambat pun boleh, sederhana pun boleh. Tapi seelok-eloknya sederhana. Cara tartil. Okey, kita baca sama-sama. Saya baca dulu dan ikut. Dan lepas tu tolong baca, nanti saya dengar. Nak baca sorang-sorang ke? Boleh? Saut cabaran. Okey, kita cuba. Tadi a'udzubillah sudah baca ke belum? Kita baca sekali lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi ya. Bismillah. Cuba sebut. Bismillah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey juga tu, insya-Allah. Tak payah sorang-sorang ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ra jangan tebal sangat bunyi Bismillahirrahman. Tak mau Bismillahirrahmanirrahim. Tebal sangat kita tak mau. Nipis sangat kadang-kadang bunyi itu macam ra pula. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita tak nak. Kita antara tengah-tengah tu. Kita nak bawa tepat Arab ni, kita bukan kata tak boleh. Kalau sudah terbiasa dengan Melayu, kita nak cuba bawa lah slow-slow Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk malam ni itu saja dulu. Cuma kita nak sempat lagi kan Isyak jam berapa? 5 minit lagi. 5 minit lagi kita cuba dengan surah Yasin. Okey. Yasin ni kita bukan nak detail sangat. Cuma kita pilih ni, kita cuba ambil beberapa ayat. Sebab Yasin ni yang macam mana kita bagi tahu sebelum ni, yang kita selalu baca. Selalu kita baca tu agak keras ataupun agak berat, ataupun boleh kita katakan mungkin ada salah. Jadi kita nak cuba, kita nak tengok, kita baca sama-sama je, kita baca ramai-ramai. Jadi tak ada masalah lah, jangan malu, jangan segan lah. Okey, Yasin pada muka surat Yasin ni 440. Okey, kita cuba baca untuk satu muka surat ni kalau sempat. Kalau tak sempat, kita cuba baca dalam lebih kurang 10 ayat. Okey. Yang ni yang sama kita baca tadi, bismillah tu kita baca sama-sama. Saya cuba baca dan cuba ikutlah. Okey, mula dengan isti'adzah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya 2 harakat, sim tu 6 harakat. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin.
Inna tu nun tu nun sabdu wajib al-ghunnah, wajib dengung. Yang kita baca innaka lamin, dia kalau kita nak baca betul, kita nak baca cara tartil, kena jelas dengungnya 2 harakat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini kadang-kadang yang ada salah kita di sini, kita baca ala sira, ala dia a situ. Tapi ini kita akan jelaskan lagi minggu depan. Huruf yang di tengah halqum ni huruf ain dengan huruf ha. Okey, di sini cara bacaan dia a. Dia bunyi a. Dia jangan bunyi ala. Ala jadi huruf alif hamzah. Dia huruf ain. Ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Litunzira qauman ma tu seelok-eloknya 4 harakat. Okey. Kita dalam qiraat Hafs an Asim melalui Tariq Syatibi. Sekejap ya. Kita baca kita tambah 2 ayat lagi. Kita lebih kepada 4 harakat untuk mad jaiz. Jadi seelok-eloknya litunzira qauman ma tu 4 harakat. Aba 5, ada yang mengatakan boleh sampai 6. Di sini kita pakai yang 5. Boleh? Mad wajib. Okey. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Di sini 2 nak terangkan sikit. Laqad haqqal, dal tu pada laqad tu, dal tu mati. Dia bila kita sebut qalqalah dia tepat, bunyi laqad haqqal, laqad haqqal, dia akan jadi ringan bunyi dia. Tapi kalau kita qalqalah huruf dal tu tidak keluar, dia akan berat bunyi. Laqad haqqal, jadi keras. Boleh faham Kalau dal tu sebutan dia laqad haqqal, laqad haqqal, dia ringan je bunyi. Tapi kalau tak bunyi qalqalah, laqad haqqal, keras. Okey. Yang kedua, la yu'minun. La tu la yu'minun, hamzah pada huruf waw dimatikan. Jelas bunyi dia la yu'minun. Situ dululah sampai 7 ayat. Jadi mudah-mudahan kita dapat sambung lagi minggu depan. Yang mana yang kurang kita cuba perbaiki, kita cuba pertingkatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk kita perbaiki dan perelokkan bacaan kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.